etika dan peradaban ini membangunkan pelajar yang mempunyai nilai baik dan positif adalah satu agenda penting untuk mempersiapkan mereka bagi menghadapi cabaran terutamanya dalam era revolusi masa kini. Etika merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Seterusnya, aspek utama etika ialah kehidupan baik, iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh banyak ahli falsafah. Etika tidak berpegang pada apa yang dinamakan tanzil Tuhan ataupun wahyu Tuhan terhadap jawapan akhir untuk menyelesaikan isu-isu moral tertentu. Etika berbeza dengan agama. Peradaban. Dalam bahasa Inggeris, istilah civilization paling meluas digunakan bagi merujuk kepada istilah peradaban atau tamadun. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti peranan dan kepentingan dalam etika dan peradaban. Yang kedua, mengkaji impak etika dan peradaban terhadap pihak berkepentingan. Yang ketiga, mengenal untuk memantapkan kesepadan nasional melalui etika dan peradaban. Metodologi kajian. Yang pertama ialah reka bentuk kajian. Yang kedua, instrumen kajian iaitu soal lidik dan juga rujukan. Yang ketiga, persampaian iaitu kami menggunakan seramai 70 orang warga UTM. Yang keempat, cara pengumpulan data iaitu data sekunder dan juga data primer. Akhir sekali ialah teknik menganalisis data iaitu data kuantitatif dan juga data kualitatif. Faktor penting terhadap etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Yang pertama ialah pendidikan. Pendidikan amat penting kerana pendidikan membawa masa hadapan yang cerah kepada remaja. Pendidikan juga dapat menyamai budaya bangsa dan bersedia menerima dan menghadapi perubahan dan pembaharuan. Yang kedua, faktor situasi. Faktor situasi memberi kesan terhadap seseorang apabila berhadapan dengan sesuatu masalah atau dilema dalam kehidupan. Ia juga berlakunya situasi yang bertentangan yang memerlukan mereka untuk bertindak. Yang ketiga iaitu akhir sekali pengaruh rakan sebaya. Remaja mempunyai ramai kawan, bahkan setengah mereka menjadi sangat rapat berbanding dengan keluarganya sendiri. Mereka juga mempunyai peranan yang besar dalam aktiviti sosial. Kesan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Yang pertama, menjadikan seseorang individu itu lebih memahami tentang etika dan peradaban. Hal ini secara tidak langsung dapat memupuk sikap beretika dalam diri seseorang. Selain itu, kesan daripadanya ialah dapat membezakan perbuatan yang baik maupun yang buruk. Ini juga dapat menjadikan masyarakat lebih matang dalam melakukan sesuatu perbuatan dan mengetahui akibatnya selepas perbuatan tersebut. Akhir sekali, kita dapat melahirkan insan yang beretika dan mempunyai adab yang baik untuk dijadikan contoh dan teladan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengurangkan kes-kes yang sering berlaku di kalangan masyarakat seperti kurang beradab dan lain-lain. Cabaran pertama yang dapat dilihat dalam usaha menerapkan etika dan peradaban dalam melakukan tanggungjawab sosial adalah tiada didikan nilai murni yang diberikan maupun diterapkan. Etika dan peradaban lahir daripada nilai murni yang ada pada diri masing-masing. Pihak korporat yang menjalankan tanggungjawab sosial perlu dididik dengan sifat-sifat yang baik serta nilai murni. Untuk poin yang kedua pula, selain itu, kurangnya pendedahan terhadap pentingnya menerapkan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Entiti korporat yang bertanggungjawab menjalankan tanggungjawab sosial perlu memahami dengan mendalam mengapa etika dan peradaban diutamakan penerapannya sewaktu menjalankan tanggungjawab sosial. Poin ketiga iaitu poin terakhir ialah ketidakpekaan terhadap mengapa perlunya penerapan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Sikap tidak peka ini menjadi cabaran yang agak besar kerana sikap tidak peka boleh membawa kepada kegagalan entiti korporat untuk melaksanakan tanggungjawab sosial mereka terhadap pihak kepentingan. Kajian ini saya perolehi daripada buahan soal sidik yang telah diedarkan kepada 70 orang warga UTM iaitu pelajar dan kaki tangan. Demografi responden berdasarkan jantina menunjukkan perempuan lebih ramai daripada lelaki. Seterusnya, demografi responden berdasarkan agama menunjukkan peratusan tertinggi adalah agama Islam. Selanjutnya, demografi responden berdasarkan umur menunjukkan peratusan tertinggi adalah 17 hingga 20 tahun. Adakah seseorang perlu sentiasa menunjukkan adab yang baik kepada masyarakat? Ramai warga UTM sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Adakah etika seseorang boleh dipupuk melalui keluarga?
Ramai warga UTM yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Etika dan adat seseorang yang baik melambangkan identiti seseorang. Ramai warga UTM yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagai seorang individu, adakah etika dan peradaban penting dalam diri seseorang itu? Ramai warga UTM yang menyatakan sangat setuju. Adakah peranan keluarga memberi kesan kepada etika seseorang? Ramai warga UTM setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagai salah seorang pekerja, adakah rakan sekerja dapat menunjukkan etika dan peradaban yang baik? Ramai warga UTM setuju dengan pernyataan tersebut. Adakah etika dan peradaban penting dalam kehidupan seseorang? Ramai warga UTM menyatakan sangat setuju. Masyarakat beretika dapat melahirkan negara yang beretika. Ramai warga UTM sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Adakah persekitaran kita memainkan peranan penting dalam memupuk semangat etika dalam diri? Ramai warga UTM yang menyatakan sangat setuju. Adakah terdapat perbezaan yang ketara kepada pelajar yang berlainan keputusan akademik? Ramai warga UTM yang menyatakan kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Akhir sekali, bahagian rumusan yang mana di dalamnya mengandungi kesimpulan dari hasil kajian yang kami perolehi dan juga mengandungi cadangan bagi mengekalkan etika yang baik. Pertama, di dalam rumusan hasil kajian mendapati warga UTM sangat menitik beratkan adab, tidak mengira bangsa, agama dan sebagainya. Seterusnya, warga UTM percaya yang etika dan tingkah laku seseorang itu bermula dari rumah. Akhir sekali, ialah warga UTM mempercayai bahawa sikap, adab dan etika yang baik menjadikan UTM kelihatan baik. Bagi cadangan agar dapat mengekalkan etika yang baik ialah dengan patuh dengan agama. Seterusnya ialah mematuhi kesemua undang-undang. Akhir sekali ialah dengan mencontohi dan mengambil teladan dari negara lain.